KPM. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Kita nak belajar subjek pembuatan pakaian iaitu kurung tradisional untuk murid-murid menengah atas pendidikan khas. Tapi macam biasa, suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua yang berada di rumah untuk kekal sihat. Jangan keluar jika tiada urusan penting dan elakkan pergi ke tempat yang sesak. Okey, apa kata kita berkenalan dengan cikgu kita terlebih dahulu sebabnya kita nak buat baju kurung tradisional ni, tapi cikgu kita cikgu lelaki. Jadi kalau nak tahu, nak kenali dengan lebih mendalam siapakah beliau, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Cikgu Supardi, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Cikgu selamat datang ke kelas Mahir pada petang ni. Ya, selamat datang. Terima kasih. Sama-sama. Okey, untuk makluman semua di studio, bukan hanya ada Cikgu Supardi sahaja. Di sebelah sana kita pun ada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Azliana Masyuri dari Sekolah Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu. Okey. Baik. Macam biasa cikgu, sebelum kita mulakan kelas, kita kena patuh kepada SOP. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Dan diikuti dengan saya juga. Baik. Kepada anda di rumah yang mungkin tertanya, kenapa cikgu tak pakai pelitup muka macam saya? Okey, ini betul. kerana cikgu dan cikgu jurubahasa tidak memakai face mask kerana saya difahamkan murid-murid berkeperluan khas selain daripada mereka belajar melalui pergerakan tangan, mereka juga belajar melalui pergerakan mulut kita. Betul kan cikgu? Betul. Betul. Baik, dan disebabkan itulah cikgu tidak memakai pelitup muka. Betul. Tapi tak apa, kita di sini pun kita tetap menjaga jarak jauh ni. Kan? Di sini saja, tapi bila keluar daripada studio cikgu terus memakai pelitup muka, kan cikgu? InsyaAllah. Baik. Okey cikgu, dan untuk hari ini topik kita iaitu kita nak buat pakaian baju kurung tradisional wanita. Betul-betul. Hari ini kita akan mengetahui ciri-ciri pakaian kurung tradisional dan cara mendraft pola. Mendraft pola. Ya, betul. Wah, bestnya. Okey, saya suka, tak sabar nak buat ni. Tapi kita cuma nak draft pola je kan? Sebab tak nampak pula nak menjahit tu, tak ada lah. Tak ada lah. Just mendraft je lah. Paling banyak lebih kepada mendraft pola. Okey, itu yang kita nak fokuskan hari ini selama 1 jam. Okey cikgu, bila cikgu kata kita hari ini lebih kepada nak mendraft pola tu kan, mungkin ada yang tak faham. Cikgu, pola tu macam mana? Pola tu dia macam sebelum kita memotong kain, membuat baju, kita kena lukis dulu pola tu di atas kertas. Kena lukis pola. Pola pun ada banyak kan cikgu? Pola pun pola yang macam ni lah, macam ni. Okey. Sebab saya pernah nampak mak saya kalau nak buat baju kurung, dia pun buat macam tu tau. Tapi dia buat bentuk lengan baju macam mana. Itulah pola. Pola, itulah pola. Pola tangan, badan, lepas tu skirt. Okey. Untuk yang buat baju semua pola lah. Okey. Pola pun ada banyak jenis juga kan cikgu, ataupun tanda-tanda pola tu ada banyak kan cikgu? Tanda-tanda pola pun ada juga, mesti ada. Mesti ada tanda-tanda pola. Kemudian bahan-bahan dia kena ada juga. Macam itulah. Okey, itu yang cikgu nak fokuskan untuk buat pola ni selama 1 jam ni. Ini yang dah siap kat sebelah ni cikgu. Ini hasil pelajar saya. Oh, ya ke? Ya, hasil pelajar saya, Nur Ain Ismail. Wah, Nur Ain Ismail punya yang buat sangat cantik, sangat kemas. Dan sebelum terjadinya baju kurung yang sangat cantik ini, macam cikgu kata, kita kena ada pola. Betul. Kena buat pola tu. Mesti kena buat pola dulu. Okey, jadi itu yang cikgu nak bercerita nanti, buat pola tu kan cikgu. Tapi saya tanya cikgu dulu, cikgu, beza ke kalau kita nak buat baju kurung ni dengan baju yang lain macam baju kebaya ke? Beza ke polanya tetap sama? Dia berbeza. Berbeza. Ya, ikut bajulah. Kalau ada baju kurung ni dia cara lain, pola
kalau baju blouse cara lain, ada dia cara lah. Tapi untuk hari ini cikgu akan ajar draft pola untuk baju kurung tradisional sebab dia ada dia punya part-part yang berbeza lah, membuatkan dia berbeza. Okey, itu dia. Jadi, cikgu kita berhenti berehat dulu sebelum kita nak belajar dengan lebih mendalam macam mana nak draft pola ni kan. Nak tahu ni macam mana. Jadi, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Supardi dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang dengan pengalamannya 13 tahun mengajar. Jadi pengalaman mengajar 13 tahun ini yang nak diguna dalam kelas Mahir kita hari ini, Cikgu. Ya, betul. Okey, Cikgu, tadi Cikgu dah terangkan sedikit lah kenapa kita kena buat pola, kepentingan dia kan. Dan sekarang ni Cikgu nak terangkan pula di situ ialah apa tu, Cikgu? Ini adalah ciri-ciri pakaian baju kurung tradisional. Ciri-ciri dia dah. Okey, dah saya terangkan dah. Boleh, Cikgu. Okey, saya mulakan sekarang. Okey, ciri yang pertama ialah lengan. Okey, lengan. Okey, ciri yang pertama lah lengan dia mesti ada. Okey, yang kedua, okey, mesti ada badan. Okey, mesti ada badan. Okey, yang ketiga, belah slip berlapik. Belah slip berlapik. Yang kat sini dia. Dia panjang sini. Di sini, Cikgu? Ya, belah slip berlapik. Belah slip berlapik. Okey. Kemudian yang keempat, kekek. Kekek. Kekek yang bergerak pada sini. Okey. Dan yang kelima, pesak. Yang kelima adalah pesak. Okey. Kemudian dia punya skirt. Okey, dia punya skirt. Okey, yang pertama, ikatan pinggang. Okey, ikatan pinggang. Okey, kemudian ada cangkok dan palang. Cangkok dan palang. Yang di tepi sini kan, Cikgu? Ya, betul. Okay. Kemudian ada zip. Zip ni kadang ikutlah ada yang nak zip belah kiri, ada yang nak zip belah kanan, terpulang kepada pelanggan kita. Terpulang pada pelanggan kita. Cikgu, kalau zip belakang, Cikgu? Pun boleh juga, tapi untuk sarung susun berombak ni lebih sesuai di sebelah kiri ataupun kanan. Okey. Kemudian zip dan yang terakhir sekali sarung susun berombak. Kalau nama lain dia adalah kipas kan? Kipas. Betul. Tahu. Betul. Itulah adalah ciri-ciri dia lah yang ni. Okey. Kalau tak ada kipas tu, tak jadilah kita punya kurung tradisional. Kita boleh tukar skirt dia tu kepada skirt mungkin skirt yang skirt macam contoh skirt ikat. Bukan ikat. Tak jadi. Tak berapa nak cantik. Kita kena tradisional sebab tradisional. So kita kena gunalah apa nama ni? Saya pun lupa. Skirt. Silang depan ni sembunyikan ni. Sembunyi kaki macam tu lah ya. Okey, tahu. Okey. Itu kalau kita tak nak ada kipas, tapi kena beza sikit lah kainnya punya bentuk kan, desain lain sikit. Ya, betul. Okey, faham. Ini ciri-ciri untuk baju kurung. Baju kurung. Okey. Dan untuk seterusnya, Cikgu, kita nak belajar untuk buat lakaran dia pula. Betul. Hari ini Cikgu nak fokus kepada lakaran yang utamalah. Sebab PDPR kan, PDPR. So saya harap boleh menggunakanlah pelajar boleh menggunakan tengok saya di TV kan.
cara-cara buat baju kurung tradisional. Ya, okey. Sekarang kita dah tahu ciri-ciri ni semua kena ada. Kalau tak ada, kurang cantik lah, kurang sempurna kita punya baju kurung kan. Dia bukan tradisional lah. Dia kalau contohnya macam kalau tak ada pesak tu, itu dah kurung moden. Okey, faham. Okey cikgu, bagaimana pula untuk kita nak buat lakaran baju kurung tu? Lakaran dia macam kita lihat yang di sinilah, yang di depan ni, ini adalah lakaran dia. Yang saya tunjukkan dalam gambar ni, ini adalah lakaran dia. Pelajar-pelajar akan melakar dululah sebelum diorang tu, supaya diorang lebih ingat. Okey, supaya pelajar-pelajar lebih ingat, diorang kena lakar dulu. Lakar dia dan tandakan dia punya ciri-ciri. Okey. Macam tu. Supaya kita nampak jelas lah kan. Supaya lebih jelas. Baru dah pelajar-pelajar boleh mendraft pola. Okey. Saya nampak kat situ cikgu ada kekek. Kekek tu kalau di baju kurung yang di sebelah sini kan cikgu, betul? Ya, betul lah. Betul. Kekek yang sini ni. Di bawah ketiak ni. Okey, ini ialah kekek dan pesak yang di bahagian tepi. Tepi, ya betul. Pesak ni yang atas dia kecil sikit, kemudian yang bawah dia besar. Oh, baik. Ada juga setengah orang buat poket, betul tak cikgu? Boleh ikut kepada pelanggan kita. Kalau pelanggan tu kalau pelanggan nak poket, kita letaklah poket. Kalau dia tak mahu, tak payahlah letak poket kan. Ikut kepada kita kena tanya customer lah, kena tanya pelanggan sama adakah pelanggan mau ataupun tidak. Tapi sebuah baju kurung tradisional yang orang kata betul-betul asalnya ialah tanpa poket lah cikgu ya. Yang asal dia adalah yang ini. Tradisional kita orang-orang dulu-dulu kan. Betul tu. Okey, lepas tu kita pun ada susun berombak kan cikgu, ataupun kipas tu. Kipas tu kan kipas dipanggil kan. Tapi dia punya nama lebih untuk dalam bidang pendidikan, pelajar-pelajar kena tahu sarung susun berombak. Okey. Untuk dorang jawab dalam peperiksaan. Yang penting kena guna ayat tu, betul? Kena guna ayat ni, sarung susun berombak. Kalau tulis kipas, tak jadilah. Tak jadilah. Salah lah. Jawapan jadi salah. Kena ingat semua terms ni ya? Ya, dorang kena ingat ciri-ciri ni semua ni. Pelajar mesti ingat ciri-ciri ni dengan betul. Okey, baik. Okey, itu ciri-cirinya dan saya yakin mereka semua kat rumah pun dah faham dah ciri-cirinya, dah jelas dah yang mana satu cikgu. Bagaimana pula untuk nak buat lakaran? Cikgu dah nak mula nak buat lakaran pola ke belum lagi? Ya, saya nak mula dah. Boleh, silakan cikgu. Tak sabar. Saya pun tak sabar nak tahu macam mana. Okey, silakan cikgu. Macam mana kita nak buat lakaran tu? Okey, saya pindah dulu ni. Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Sebab saya nak tahu ni macam mana nak buat sarung susun berombak ni. Tengah fikir macam mana. Hari ni cikgu hanya ajar untuk buat baju sahaja. Okey. Kain saya tak buat untuk draft lah. Untuk baju sahaja. Okey, kita nak fokus pada baju Baju sahaja. Itu dia punya baju. Okey. Yang pertama, pelajar-pelajar kena tahulah sebelum melukis pola, pelajar-pelajar kena tahu lukis di kertas perang ni yang kasar. Okey, yang kasar. Kemudian mereka akan tanda guna pembaris lurus ni, tanda macam ni, kasih lagi lurus sini dan tanda sini. Kemudian letakkan sini nombor kosong. Baik. Okey. Kena ada nombor kosong dekat situ. Ya. Untuk mula, untuk permulaan dia, dorang kena pastikan ada kosong, tanda dia untuk dorang kenal pasti. Okey. Kemudian kita akan pertama sekali kita akan buat dia punya bahu dulu. Okey. Bahu dia kena bahagi dia. Boleh tak Mira tengokkan saya berapa bahu dia? Bahu Okey, ini customer kita punya ukuran contoh. Okey, ini adalah contoh. Contoh. Customer ni, nama customer kita ialah Prita. Dia nak buat baju kurung. Dan untuk bahunya bahu. Lebar bahu ialah 38 cm. 38 cm. Kita bahagi dengan 2. Okey. Bahagi dengan 2 sebab?
Sebab dia dipanggil lebar. Kalau keliling, kita bahagi dengan 4. Tapi bila lebar, kita bahagi dengan 2. Okey. Lebar kena bahagi dengan 2. Okey, saya tolong cikgu bahagi ya. Betul. 38 bahagi dengan 2. Jawapannya kita dapat 19, cikgu. 19 cm. Betul. 19 cm. Betul. Okey, so kita akan tanda. Okey, tanda. Kemudian kita akan tengok labuh baju. Labuh baju berapa? Labuh bajunya ialah 92 cm, cikgu. Okey, 92 cm. Kita tak perlu bahagi, kita terus tanda 92 cm. Okey. Okey, 92 cm. Terus tanda. Okey, terus tanda 92 cm. Okey. Kemudian kita ambil pembaris sesiku. Okey, kita pakai sesiku ni untuk meluruskan garisan labuh baju dia. Okey. Okey. Ini kita panggil pembaris sesiku L ke macam mana, cikgu? Pembaris sesiku je. Sesiku saja. Okey. Sesiku. Okey, kemudian daripada bahu ni kan tadi berapa tu? 19 kan? 19 kita turun ke bawah sampai ke labuh baju. Okey. Okey, kita tandalah. 19 tadi. Ya, kita tanda. Okey, kemudian kita guna pembaris lurus. Okey. Setengah garis je. Ya, kita garis sahaja, senang. Okey, ini adalah dia punya badan. Ini adalah badan dia. Kalau di sini depan ni lah, cikgu. Separuh sahaja. Separuh sahaja. Ini adalah badan dia. Nanti lepas tu akhir sekali baru kita akan letak dia punya tanda pola. Supaya pelajar tidak salah potong kain macam tu. Itulah kepentingan tanda pola. Okey. Okey. Kemudian kita akan buat dia punya lengan. Lengan. Kita tengok lengan. Mana lengan? Okey, labuh lengan, cikgu, betul? Labuh lengan, betul. Okey. Labuh lengannya ialah 56 cm, cikgu. Okey, 56 cm. Betul. Terima kasih, Mira. Okey. Untuk labuh lengan ni, cikgu, perlu ke untuk kita bahagi 2 ataupun tak perlu? Tak perlu. Labuh lengan pun tak perlu? Tak perlu. Okey. Tak apa, cikgu. Sambil cikgu nak ukur labuh lengan iaitu 56 cm, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Hari ini kita nak buat pembuatan baju kurung. Betul, cikgu? Betul. Okey, cikgu. Ada segmen ketiga ni. Tadi cikgu dah buat draft lakaran kan, cikgu? Tadi kita berhenti di dekat lengan. Betul. Dekat di labuh lengan. Okey, betul, labuh lengan. Okey, sekarang kita sambung ke dia punya keliling hujung lengan dia. Okey, keliling hujung lengan dia berapa? Keliling hujung lengan dia ialah 30 cm, cikgu. 30 cm. Kita bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Berapa tu? Kalau bahagi dengan 2, 30 cm bahagi dengan 2, dia akan jadi 15, cikgu. Okey, 15 cm. Kita akan tanda 15 cm. Okey. Kemudian, daripada sini, ke sini, kita tambah 1.5 cm lagi. Tambah 1.5. Kenapa, cikgu? Untuk dia punya keruk lengan dia. Kalau di sini, maksudnya kalau penambahan tu akan berada di mana, cikgu? Ada yang dia lurus sahaja, ada yang ada yang dia lurus saja, ada yang dia
keruk lengan dia lebih besar daripada lengan dia. Tengok kesesuaian dengan badan pelanggan lah. Tapi kalau saya selalu dengan pelajar-pelajar saya suruh tambah 1.5 cm daripada keliling hujung lengan. Okey. 1.5 cm. 15 kat situ. 15. So jadi 16.5. Okey. Kemudian kita sambung. Sambung menggunakan garis lurus. Dia sambung. Okey, kita sambung. Okey. Memang kena sambung kan cikgu? Mesti kena sambung. Okey. Jadi siap dah tangan. Okey, badan dah siap. Okey dah. Siap dah tangan badan. Kemudian ini pun dah siap dah. Lengan dah siap dah. Sekarang kita buat pesak pula. Pesak. Okey. Ya, pesak ni. Pesak dekat tepi cikgu. Pesak. Pesak kat tepi ni. Tepi yang ke sini kan. Okey. Untuk pesak yang atas, dia ada pesak atas dengan pesak yang bawah. Okey. Untuk pesak atas ni, okey, contohlah customer tu kita letaklah dalam 5 cm. Okey, 5 cm. Okey. Okey, 5 cm. Okey. Kemudian yang di bawah tu, okey, kita letak dalam 8 cm. 8 cm. Bawah memang kena lebih lebar daripada atas kan cikgu? Kena, sebab kan pinggul kan ada lebih besar daripada dada macam tu. Okey. Wah, kita letak 8. Okey, 8 cm. So kita hanya sambung saja. Okey, sambung. Macam biasa kena sambungkan. Okey, sambung. Okey, sambung. Okey. Okey, dah siap dah. 1, 2, 3. 3 jenis dah. Siap dah. Okey. Kemudian kita akan buat kekek. Ciri yang keberapa tu? Ciri yang keempat cikgu. Ciri yang keempat kekek. Kekek dia ni kalau paling banyak pun 7.5 cm. Itu paling banyak ya? Sentimeter ya, paling banyak. Walaupun badan dia pelanggan tu customer dia mungkin berisi sikit ataupun kurus kan, tapi memang standard dia adalah 7.5 cm. Okey. Okey, kita 7.5 cm. Maksudnya kalau kekek memang kena 7.5 cm. Ya, betul. Kalau yang pesak tadi cikgu, atas cikgu buat 5, bawah cikgu buat 8. 8. Itu bergantung pada kepada dia punya keliling dadah. Okey, baik. Okey. Tak tetap lah kan. Kekek ni kena tetap. Ya, betul. Okey, kemudian kita sambung sahaja menggunakan pembaris lurus. Okey. Okey, pola kita dah siap dah. Okey, kemudian kita perlu buat tanda pola. Tanda pola. Tanda pola. Tu cuba bila tengok tanda pola sana tu, yang itu. Tanda pola ada 6 cikgu. Okey, baiklah. Untuk tanda pola ni, untuk baju kurung kita tak guna semua ni. Okey, tapi yang paling penting adalah yang pertama adalah ira lurus. Ira lurus. Bentuk dia, so payah-payah kena ini. Okey, ira lurus. So payah-payah kena letak ira lurus tu bentuk macam ni lah. Bentuk macam tu. Okey, ira lurus. Okey, dekat badan, dekat pesak kita kena letak juga. Oh, ira lurus ni di badan dan di pesak. Ya, ira lurus ni maksudnya dia kain supaya semasa gunting kain dia kena ikut irah. Okey. Dan kat tangan satu. Ira lurus. Okey, di tangan pun sama. Ya, betul. Okey, ira lurus. Okey. Kemudian, lepas tu tanda pola yang seterusnya kita kena letak lipatan fabrik. Lipatan fabrik ni kita letak satu dekat bahu. Di bahu. Okey. Ada 3 bulatan ya cikgu? Ya, ada 3 bulatan.
Okey, tandanya macam ni lah. Pelajar-pelajar dah memang akan diajar lah. Kena wajib ada. Okey. Kemudian kita kena letak di lengan. Okey. Letak di lengan. Okey. 2, 3. Tapi saya nampak kat situ dia ada 2 pola walaupun dekat tempat yang sama. Di badan. Tanda pola. Betul. Okey. Kemudian di badan. Badan di ni. Badan dia ni kan. Kita letak sinilah. Sebab kan dia separuh sahaja. So kita kena letak kat sinilah. Okey. 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 Seterusnya kita akan letak garis tengah hadapan. Garis tengah hadapan. Ya, GTH. Kalau pelajar panggil ni GTH. GTH itu maksudnya garis tengah hadapan ataupun garis tengah belakang. Tapi untuk kurung tradisional ni kita guna garis tengah hadapan. Dia boleh hadapan pun dia boleh pakai, belakang pun dia boleh pakai jugalah. Okay. So, kita kat sini GTH. Dan GTH ni hanya di badan sahaja? Di badan sahaja ke? Di badan sahaja. Kat lengan tak payah, cikgu? Tak payah. Okey. Okey. GTH. Okey, kemudian dan seterusnya pelajar akan letak lah, so siap bila kita cek tengok, okey, dah semua dah cek. Okey, sekarang cikgu nak cek. Okey, apa lagi yang kurang? Apa lagi yang kurang? Okey. Apa lagi yang kurang? Mira rasa apa lagi yang kurang Saya tengok apa lagi yang tak ada ni. Sebab hari ni kita nak buat baju je. Apa lagi yang kurang? Saya rasa tadi cikgu dah masukkan juga kan untuk leher. Leher tak. Kita potong kain dulu, baru kita boleh buat leher. Untuk drapola ni kita tak buat leher lagi. Okey. Bagaimana dengan belah? Bukan juga belah berlapik tu, bukan? So, yang paling penting adalah nama pelajar tu. Nama pelajar. Nama pelajar. Okey, yang pertama nama. Okey, nama pelajar tu supaya kadang-kadang pelajar ni dorang tertukar. Dorang size yang sama, tertukar dorang punya apa? Tertukar dorang punya pola. Takut tertukar kan? Okey, so kita kena letak nama. Okey, nama. Okey. Nama yang penting. Okey, nama. Kemudian tarik. Tarik, okey, dan nama pola. Pola. Contohnya macam sini kita letaklah sini badan, okey, badan baju kurung tradisional kan. Contoh sini badan kurung tradisional, okey, kurung tradisional. Kita kena letak nama pola tu dekat setiap satu pola tu kena letak nama dia, cikgu? Ya, mesti. Mesti kena letak. Okey, kemudian sini pun kena letak nama. Dekat sini pun, kat lengan pun letak nama. Kat pesak pun kena letak nama juga. Kalau di kekek pun sama juga? Untuk kekek pun kita tak payah letak sangat sebab dia saiz yang sama. So walaupun tertukar pun tak apalah kan. So kita letak sini sini pesak. Bukan apa, supaya pelajar-pelajar ingat. Supaya pelajar-pelajar mudah ingat. Ini untuk budak pendidikan khas ni kadang-kadang kan dorang perlu ingat benda tu apa supaya kita ulang balik. Okey, ini adalah badan, ini adalah pesak, kemudian ini adalah kekek. Kita tulis sini kekek. Okey, kekek. Dan ini adalah lengan. Okey. Okey, lengan. Okey dah. So, badan dah siap. Okey. Pesak pun dah siap. Kekek pun dah siap. Lengan pun dah siap. Okey. Dan tanda pola pun dah siap. Nama pun dah siap. Tarik pun dah siap. Dan barulah kita boleh baru potong kain ataupun fabrik lah. Kita panggil fabrik macam ni lah. Fabrik. Fabrik macam ni. Macam tu. Okey, cikgu, tapi yang cikgu buat pola ni hanyalah di sebelah badan sahaja? Sebelah sahaja. Maksudnya kalau kita nak potong nanti macam mana kain tu akan jadi? Ni tanda pola. Kan inilah gunanya tanah pola. Itulah guna tanah pola ni gunanya bila potong kain. Contohnya sini ada pola dia suruh lipatan fabrik supaya kena lipat fabrik.
Diorang kena lipat fabrik tu, baru diorang letak atas apa? Fabrik. Atas fabrik itulah. Ataupun kain. Kita menggunakan macam tu. Itu cara yang tepat sebenarnya. Kalau saya lah yang buat ni cikgu, saya terus jadikan satu baju, saya gunting terus kain tu. Salah lah cara tu tak tepat. Dan kita kena ikut juga dia punya ira lah. Ira ni kan kena betul. Ira. Kalau iranya, contohnya ira pun kena betul juga. Ira ni pastikan ira. Pelajar pun mesti tahu ira ni juga. Maksud ira ni apa. Sebab dia akan masuk dalam peperiksaan. Okey. Dia akan masuk sebelum dorang sebelum dorang amali, dorang ada juga teori. Peperiksaan teori dengan amali. Untuk pembuatan pakaian wanita ni dia ada amali, dia ada teori. Peperiksaan ada dua kali. Okey. So untuk PVMA, pembuatan pakaian wanita, kena ada peperiksaan 2 kali. Yang pertama teori, yang kedua amali. Yang gitu. Baik, okey. Dan setiap satu pola, tanda-tanda pola yang cikgu buat tu, jangan lupa untuk tulis juga. Kalau ada anak panah, buat anak panah. Kita kena pastikan tulis. Kalau dalam peperiksaan kan cikgu, murid tak buat anak panah tu, hanya buat garisan je. Salah ke? Salah lah. Jawapan dia salah lah. Alah, ya ke? Tapi memang wajiblah saya akan pastikan mereka mesti tulis. Mesti ingat pun macam mana? Mesti ingat. Supaya ejaan kena betul. Macam tu. Tanda pola pun kena betul. Jangan sampai silap. Kadang-kadang ada pelajar, dia silap. Contohnya kan dia tanda pola ni, yang ira lurus ni, dia salah potong, salah dia tak tuliskan. So dia atau ira inilah paling penting adalah ira lurus ni. Supaya dia punya kain tu sama. Corak dia sama. Corak dia sama. Ikut corak. Kalau kain kosong tak apalah, tak nampak. Tapi kalau kain yang bercorak, itu bermasalah kat situ. Nanti lari pula. Nanti tangan dia lain corak. Dekat badannya lain corak. Kat kekek dia punya lain corak. Dekat pesak dia lain corak kan. Jadi paling sangat penting sangat. Ira lurus. Okey. Dari setiap satu simbol-simbol pola tu macam cikgu kata sangat penting, termasuklah juga untuk lipatan fabrik yang bulat ada 3 bulatan tu pun. Ya, betul. Jangan buat satu je. Mesti wajib 3. Wajib 3. Kalau buat satu tak jadilah, salah juga. Jadi, salah juga. Okey, baik. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika sambil cikgu nak gunting tu. Nanti kita akan kembali lagi selepas ini untuk kita tahu pula apakah langkah keselamatan masa kita nak memotong pola ni. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Okey cikgu dah siap buat pola, dah siap lukis juga bagaimana bentuk-bentuknya kan. Dan sekarang cikgu nak gunting. Lepas tu kita kena gunting lah. Masa gunting tu pastikan pelajar menjaga keselamatan. Masa gunting tu pastikan gunting jangan main cucuk-cucuk kan. Pastikan gunting ikut garisan yang betul. Kadang-kadang saya tanda macam ni. Kadang-kadang saya tanda dengan orang, cikgu gunting yang mana? Saya ambil pen, contohnya pen merah kan. Okey, gunting yang ini. Saya beritahu lah gunting yang macam tu. Jangan, keselamatan yang paling penting adalah jangan guna gunting tu, jangan pergi cucuk-cucuk kawan. Main-main. Main-main kan berapa kan ada sembang-sembang, berbual kan ada bermain kan. Macam tu lah dengan budak-budak. Betul. Biasalah budak-budak kan. Budak-budak kita ni memang macam tu lah. Gunting pun tajam, bahaya kan. Dan sambil-sambil kita nak gunting tu juga cikgu. Gunting pun jangan sengit, betul kan? Betul, kita kena pelajar pun kena
tahu motor halus kan, dipanggil motor halus. So di sini pelajar-pelajar pendidikan khas akan belajar bukan pendidikan khas saja, sebab untuk pembuatan pakaian wanita ni bukan pendidikan khas saja. Ada juga sekolah biasa yang ambil, sekolah aliran perdana. Diorang pun ambil juga benda-benda ni lah. Tapi untuk pendidikan khas ni kita lebih kepada macam ajar ejaan dengan kita lebih menjaga keselamatan orang tu paling penting. Ya, betul. Keselamatan sangat-sangat penting. Betul. Jangan gunting terkena jari pula, bahaya tu. Bahaya. Luka. Okey, cikgu. Ini saya andaikan cikgu kalau dah siap gunting lah kan. Kalau cikgu dah siap gunting, sebelah pola di satu belah badan. Untuk di sebelah badan pula kena ulang balik prosesnya ke bagaimana? Kita guna pola yang sama. Pola. Sebab kan kita lipat kain tu. Kita lipat kain ni kan. So dia akan dapat satu badan lah. Badan hadapan dengan badan belakang. Okey. Lepas tu baru kita akan buat dia punya leher. Nak buat leher tu macam mana pula cikgu? Buat leher dia tu nanti dia dah cara dia lah, ada cara dia lagi lah. Kalau Didik TV jemput saya lagi, kan kalau pasti cikgu. Kalau dijemput lagi, mungkin saya akan buat pula tajuk yang seterusnya cara buat leher dia. Leher apa namanya tu? Leher belapik. Silip belapik. Ya. Okey, pasti insya-Allah kami akan jemput cikgu lagi. Lepas kita buat baju kebaya pula cikgu. Okey, cikgu macam itulah kepentingan pola tu kan, kita kena di mana bahagian untuk kita lapik dia, lipat dia dan lain-lain. Okey, di ruangan masa yang terakhir ni cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu yang cikgu nak sampaikan kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Silakan. Okey. Kepada pelajar yang menonton, yang melihat, bukan pelajar saja tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia yang ingin menjadi tukang jahit. Tukang jahit ni sangat senang, sangat mudah. Janji kita minat. Minat sebab kita duduk rumah, kadang-kadang duduk rumah sahaja, goyang-goyang kaki dapat duit. Betul. Kan, betul tak? Dan maksudnya apa yang kita belajar hari ini salah satu kemahiran yang kita boleh guna pakai juga untuk menjana pendapatan. Yes, untuk menjana. Kadang-kadang budak ni kan susah nak dapat kerja kan. Diorang tak nak kerja, komunikasi diorang susah sikit. So diorang perlu ada kemahiran. Kemahiran yang sangat-sangat penting untuk diorang. Duduk rumah sahaja tapi diorang boleh menjana kewangan untuk membantu keluarga diorang macam tu. Diorang boleh jadi usahawan ataupun mungkin diorang boleh kerja dengan orang lain jadi usahawan. Macam tu. Kan, dan itu antara peluang kerjaya lah untuk murid-murid berkeperluan khas kan selepas buka habis butik, sekolah. diorang boleh buka butik. Betul. Ada pelajar saya yang sudah berjaya, ada. Dan sekarang ni yang tengah praktikal di Politeknik Johor. Baik, dan itu antara kelebihan lah kalau kita pun mahir kepada kemahiran yang penting minat. Yang penting minat, masa cikgu kata lah. Yang penting minat dan rajin bertanya. Ada pelajar, dia sikit-sikit dia akan tanya, cikgu lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Ada pelajar macam tu, kita kena tengoklah kesesuaian pelajar. Ikut kesesuaian pelajar tu macam mana. Betul. Okey, macam cikgu katalah. Yang penting minat, rajin bertanya, insya-Allah pasti ada jalan untuk kita. Insya-Allah berjaya. Betul. Kadang-kadang dia tak kisahlah. Kadang-kadang kalau yang umur yang sudah lebih habis sekolah pun boleh juga belajar benda ni. Yang first perkara pertama yang perlu belajar adalah kurung tradisional. Memang macam saya dulu pun masa saya belajar jahitan, saya belajar kurung tradisional dulu. Okey. Baru yang kita buat yang lain. Ya, ini yang basic lah, yang asas ini yang kan. Asas dia. Betul tu cikgu. Okey, baik. Tak apa, lepas ni saya pun akan belajar juga. Saya dah faham dah nak buat ni. Lepas ni saya pula buat baju kurung tradisional saya sendiri. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Supardi. Sama-sama. Atas maklumat dan juga ilmu yang diberikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Azliana. Dan kepada anda yang berada di rumah, terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum.
KP